Sukar untuk sesetengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Namun pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kami bawakan pengalaman seram dan mistik yang akan dikongsikan oleh tetamu jemputan kami. Hai, terima kasih kerana masih lagi bersama Bilik Angker dan hari ini macam biasalah Aina tak kesorangan. Kita ada tetamu istimewa yang kita jemput ke Bilik Angker hari ini iaitu Kak Noh. Selamat datang ke Bilik Angker Kak Noh. Terima kasih. Sihat Kak Noh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Kak Noh, sebelum kita mula ni kan, selalunya kita ada video untuk yang disediakan oleh producer kita lah. Video-video seram katanya. So kita nak preview video dulu. Aina pun tak pernah tengok lagi video ni. Kita tengok sama. Ni takut ada benda muncul. Ada someone melintas. Kan? Nampak jelas. Cuma tak tahulah kot editing ke apa kan. Oh, dekat atas. Ok tu apa kan? Ok tu ni lah macam Kehadiran makhluk-makhluk yang gaib tu. Macam perempuan nak ada rambut, tak tahulah. Kat situ. Kan? So Kak Noh, terima kasih kerana sudi datang berkongsi cerita ataupun pengalaman dalam bilik angker hari ini. So mungkin untuk yang belum kenal, mungkin Kak Noh boleh kenalkan diri Kak Noh, nama Kak Noh dan sekarang ni Kak Noh bekerja sebagai apa? Okay. Saya Kak Noh, dikenali dalam media sosial sebagai Puteri Noh dari Pusat Terapi Ilhamiah. Jadi saya seorang perawat alternatif yang mana bukan saja merawat kes-kes medikal, bukan saja semua meliputi, tapi lebih fokus pada pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian macam pesakit tu dah diruqyah, sedang diruqyah. Apa yang keluar daripada pesakit tu, ke mana dia pergi. Jadi dia akan berpusing rotate dalam keturunan. Adakah ini lebih dikenali macam saka yang ditinggalkan daripada nenek moyang ke macam mana? Dia yang nenek moyang tu macam apa yang saya dan tim buat, kemasukan keturunan ke tanah Melayu ni dalam 800 tahun menjejak kaki ke bumi Melaka ni, siapa bloodline dan rata-ratanya memang membawa dampingan-dampingan. Sebab zaman dahulu tak ada doktor, tak ada polis, tak ada tentera. Jadi rata-ratanya manusia berdamping dengan yang gaib ni lah. Sebagai pelindung diorang kan? Sebagai macam dulu yang menjaga tanah. Jadi bila zaman ke zaman, bila manusia keturunan yang awal tu dah meninggal, jadi mereka ni merebak membiak dalam rumah-rumah keturunan dan mendatangkan penyakit-penyakit medikal lah zaman sekarang. Tapi dalam setiap keturunan juga Allah tu maha kuasa. Akan ada seorang pewaris, akan ada seorang perantara. Perantara akan melibatkan ramai. Dalam perantara tu kalau yang mana merasuk tu itu bukan pewaris. Banyak orang salah faham yang merasuk tu adalah pesakit. Tapi sebenarnya dia perantara untuk menguruskan pemutusan perjanjian lah. Okey, maafkan Aina kurang faham. Maksud Kak Noh merasuk tu dia macam mana? Adakah yang dia channel? Dia channel. Macam channeling, macam merasuk, sama ada histeria, sama ada dia boleh mengilai, dia boleh jadi harimau, jadi pontianak, jadi berbagai. Kak Noh dah berapa lama Kak Noh terlibat dalam bidang perubatan alternatif ni?
Kalau sepenuh masanya tahun 2010. Lama. Tapi permulaannya tu daripada saya kecil lagi lah. Masa darjah 1, saya ingat saya darjah 1. Masa darjah 1 tu lebih pada melihat awan, awan berzikir, pokok bercakap, binatang, segala pergerakan-pergerakan awan. Nak sebut ruh pun macam katalah orang tu baru meninggal. Jadi dia keluar tu saya melihat. Jadi disebabkan tu nenek saya meninggal, moyang saya meninggal pun saya tak boleh ada. Boleh sebab mungkin hijab Kak Nur tu dah di lebih kepada yang ruh dan alam. So Kak Nur daripada daripada sekolah rendah ke sekolah menengah tu proses yang lama juga Kak Nur sebagai orang biasa kan, untuk bila terbuka hijab tu bukan benda yang senang tu. Macam mana Kak Nur overcome perasaan tu Kak Nur? Sebab kita nampak benda yang orang lain tak nampak kan. Bila kita nak meyakinkan orang tu pun dah satu hal kan. Tak semua orang percaya benda tu. Kalau daripada segi konsep percaya kan, kita rukun iman kita tu 6 perkara tu. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, nampak ke malaikat, beriman pada hari akhirat. Jadi kalau istilah percaya tu dalam Al-Quran pun surah Al-Jin, Rasulullah juga disihir. Jadi kalau konsep istilah orang tu tidak percaya tu, dia dah tak boleh lah cakap macam tu kan. Jadi macam apa yang saya nampak, apa yang saya lihat, masa mula dulu memang takut. Tapi saya pegang tak ada yang hebat selain Allah. Ya, semua makhluk tu pun ciptaan Allah. Seburuk-buruk mana pun tapi dia tetap makhluk Allah. Jadi saya pegang selepas itu konsep redha, hormat menghormati sesama makhluk. Jadi tak perlu takutlah. Jadi cuma macam urusan jin ni lah, macam memutuskan perjalanan sebab menyusun atur balik mereka. Sebab rata-rata saka ni pun dia tak mahu berada dalam keturunan manusia, tapi bila ada penglibatan jin-jin sihir atau manusia yang mengubat menggunakan pendamping, jadi dampingan tu akan masuk dalam keturunan tu yang jadi huru-hara. Rata-rata sekarang ni kita boleh tengok kes kanser, muda-muda lagi dah kanser. Rata-rata hampir 100% pesakit kanser bila diruqyah masuklah. Masuk, muntah. Dan selepas diruqyah, ada seorang pesakit kanser tu, dia blood cancer umur 28. Jadi blood cancer dia 13 sesi. Tapi selepas diruqyah, kanser sel down hanya perlukan 3 sesi. So jika melibatkan yang gaib. Okey, faham. So Kak Nur kat sini juga kan, Kak Nur adalah salah seorang perawat di pusat rawatan Ilhamiah. Pusat terapi Ilhamiah diasaskan oleh saya. Saya yang membuka pusat rawatan tu sebab sebelum ni memang travel dan bergerak ke rumah pesakit. Saya bergerak seluruh Sabah Sarawak Indonesia semua. Jadi kami buat keputusan untuk sewa shop lot sebab jadi senang. Satu hari pun 3 kes hanya mengikut temu janji. Sebab saya menguruskan pemutusan. Sejak bila pusat terapi ini ditubuhkan Kak Nur? Sewa pusat rawatan dah 3 tahun. Dah 3 tahun. Tapi pusat terapi Ilhamiah kalau kiranya 2010 dah berjalan lah. Dah berjalan. Dugaan tu dalam nak menguruskan pemutusan ni lah mengumpulkan adik-beradik tu. Ya. Jadi untuk mereka memahami supaya tidak merebak ke arah generasi yang lain. Yang agak mencabar kalau kata kes macam memutuskan perjanjian penanggal. Penanggal pernah nak tarik keluar tapi leher dia terus ada garisan putih, jadi kena tolak balik ikut kaki. Dan bila penanggal tu keluar ke arah mana, jadi daripada situ saya akan melihat ke arah mana dan saya akan mencatat Gombak ke Setiawangsa ke apa. Jadi tanya ahli keluarga siapa yang tinggal dekat situ, dekat mana mereka pergi tu adalah kumpulan-kumpulan dia. Okey, so baru ni kan Kak Nur ada juga bawa sampel ataupun koleksi lukisan yang dilukis sendiri oleh Kak Nur ya? Sepupu saya yang juga sama melihat. Okey, yang boleh melihat makhluk-makhluk di alam gaib ni kan. So mungkin Kak Nur boleh ceritakan kan. So contohnya seperti gambar ini Kak Nur. Okey. Dia kalau kita nampak kan perwatakan dia semacam macam ada tangan, ada kaki tapi kepalanya seakan macam ular. Kan lidahnya panjang. Mungkin Kak Nur boleh cerita sikit pasal gambar ni? Di sini itulah kita berpegang yang Allah tu mencipta berbagai makhluk.
supaya pada firman Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam. Jadi daripada situ seluruh makhluk banyak dan meliputi yang terdapatnya makhluk sebelum Adam. Adam dicipta setelah berbagai lagi makhluk. Jadi yang gambar ini semasa setiap kes yang pusat rawatan tangani, sesi pertama memang pelibatan apa yang keluar akan dicatat, akan dilukis. Jadi ke mana puak-puak ni pergi. Kemudian sesi kedua, sesi ketiga, pemutusan ke mana puak ni akan dipindahkan. Rata-rata dalam satu keturunan melibatkan dah ratusan ribu. Macam baru kes minggu lepas saya ada rakaman tu melibatkan 5 juta kaum mereka. Jadi masa pemutusan dekat pusat rawatan ada map, ada world map. Jadi masa perundingan tu ke mana kamu nak pergi, dia boleh point Pulau Seychelles yang mana pembuangan tempat Raja Abdullah. Jadi dekat situ seorang tim kami ialah dia guru sejarah. Dalam tim pusat rawatan kami ada seorang forensik, international school teacher, history teacher. Jadi daripada situ bila dia memilih situ nampaklah kerajaan lama Sriwijaya, makhluk-makhluk gaib berada dekat situ. Kak Noh, yang ni Kak Noh, yang tadi mungkin Kak Noh nak ceritakan pasal tanduk tu. Sebab kita nampak ni macam perwatakan macam manusia kan, dia ada kepala tapi bertanduk kan. Cuma agak menyeramkan lah dengan giginya kan. Yang mana dah bertanduk usia lebih kurang dah 3,000 tahun ke atas. Yang mana tanduk di leher adalah itu signifikan kepada kumpulan-kumpulan ifrit. Dia dalam alam gaib ni mereka pun ada macam kita birthmark. Jadi dalam alam gaib ni mereka ada, itulah tanda. Jadi macam saya dah daripada kecil melihat ni, jadi saya pun dah mengkaji, saya dah sendiri menulis, dah mendalami makhluk-makhluk ni. Ini juga, ini dilukis oleh seorang paranormal juga dari Sikas Amir, Amir lukis. Ini juga daripada kumpulan ifrit lah. Yang macam, ini macam perwatakan perempuan. Itu jin laut lah. Jin laut. Dia tak ada mulut. Dalam proses rawatan, bila pesakit yang jin laut ni, yang berbentuk ular, reptilia ni, bila dirukiah rata-rata tidur. Jadi kami dalam pusat rawatan banyak juga bermain secara psikologi jin lah. Bila pasang muzik, saya kena tengok dia daripada kerajaan mana. Sama ada Majapahit atau Ayutthaya. Jadi tengok lagu yang bersesuaian, lagu-lagu lama. Jadi bila kami mainkan, dia akan bangun dan menari. Sebab bila rukiah dia tidur. Macam penanggal tu kan, Kak Noh kan, macam mana orang boleh nampak dia memang adalah kepala yang tanpa badan berjalan. Sebab perkongsian daripada kita punya tetamu sebelum ni pun, dia pernah mendakwa dia pernah nampak penanggal tu yang kepala sahaja tanpa badan. So itu adalah daripada manusia ke ataupun rata-rata orang yang melihat katalah dia pergi mana-mana dia melihat penanggal, dua faktor. Sama ada dia boleh melihat secara anugerah iaitu ilmu laduni ataupun dia melihat apa yang ada di dalam keturunan dia. Dua faktor. Jadi kalau dia melihat penanggal tu dekat mana, dalam kawasan rumah dia ke atau di hutan ke mana-mana. Zaman dahulu kalau penanggal ni, ilmu penanggal ni orang ambil rata-rata dia untuk ilmu kecantikan, ilmu kecantikan, ilmu perbidanan. Sebab kalau bidan zaman dahulu juga mengambil rata-rata ilmu jin-jin kebayan untuk membantu perbidanan. Dan bila bawa ke zaman ini rata-rata mendatangkan skolosis, mendatangkan sakit kaki, tak boleh keluar malam, tak boleh keluar siang. Takut berhadapan. Jadi dia rasa macam dia dah terlalu tua. Sakit belakang sangat-sangat teruk. Jadi kalau penanggal ada dalam keturunan tu rata-rata jika bermakna adalah keturunan dahulu yang menjadi bidan dan kemudian tapi setiap jin ni ada package. Ada penanggal, adalah keris. Sebab tu banyaknya yang jin keris juga lain. Jin keris pula rata-rata akan mendatangkan stroke. Stroke atau tangan kebas kaki tangan. Keris tu adalah peninggalan lama ke ataupun Kak Noh bercakap tentang keris lain? Keris zaman dahulu semua yang memperasap keris bila dah siap keris bawa pada tukang, daripada tukang besi bawa pada bomoh. Cara dia rata-rata memotong tangan, menitiskan darah atas kain kuning, balut, jin keris dah diambil lah. Tapi bila dah lama-lama dah peperangan dah tak ada apa tak ada, jin ni bila
digunakan, dia akan mendatangkan kemarahan juga. Ya, sebab tak ada balasan. Sebab dahulu manusia menjamu. Zaman sekarang dah tak ada jamuan. Jadi mendatangkan medikal lah. Itulah yang saya dan Pusat Terapi Hamiah lakukan untuk menyusun atur balik, memutuskan perjanjian-perjanjian ni supaya mereka sendiri bebas. Rata-rata mereka pun nak bebas. Okey, so dekat depan ni kita ada rakaman video sepanjang proses perubatan oleh orang yang disihir, Kak Nur. So mungkin sambil kita tengok, Kak Nur akan explain lah apa yang sebenarnya berlaku. Aku akan bataskan mayat-mayat itu. Jangan ganggu lagi keluarga. Keluarga ni didatangi keranda terbang depan pintu dan pocong-pocong yang melompat keliling rumah. Jadi untuk reverse proses, kami buat prop yang berbentuk pocong dan berbentuk patung-patung lah untuk bakar. So apa yang dalam bungkusan ni, Kak Nur? Prop pocong untuk dibakar. Dan prop keranda juga kami buat. Jadi bila prop tu dibakar, perjanjian tu habis. So yang menjerit ni dia datang daripada jenis apa tu? Yang masa ni salah satu ketua jin yang dah berada dalam itulah. Saya ni ramai orang dendam. Jadi masa tu dia marah sebab pematian dibatalkan. Jadi ratusan ribu puak dalam keturunan ni mereka kena beredar. Dia dah tak ada pilihan. Ini adalah saka ke? Pematian sihir. Sihir. Ini cara pematian sihir. Bila sihir dah dimatikan, jadi saka boleh bertenang. Kalau saka saja tidak mengganggu, tapi bila melibatkan jin-jin sihir dan yang lain. Kau menghancurkan aku perniagaanku. Oh, perniagaannya? Kau menghancurkan pelarisku. Lahanan. Macam itulah pematian sihir. So, bila bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, adakah bermaksud yang menghantarnya juga adalah orang Melayu ke macam mana tu? Tidak. Dia sebab bila dah beratus tahun berada dengan keturunan, jadi dia akan ikut dialek bahasa lah. Ya. Sebab saya juga, saya psychic, jadi kalau ada yang bercakap bahasa Italy, ada yang bercakap bahasa Istana Lama, ada yang Vatican Church, berbagai sekarang ni. Tapi kalau berkomunikasi dengan orang yang tak menggunakan bahasa yang kita faham kan? Itu kena tengok rakaman. Oh, okey. Sebab banyak semua di rakaman tu. Dia bila dia bercakap bukan bahasa dia, tapi saya baca minda dia. So, Kak Nur, sepanjang mengubati pesakit-pesakit ni kan, ada ke orang kata bila kita macam tadi pun Kak Nur kata sendiri, kadang-kadang orang ramai target Kak Nur sendiri. Kak Nur ada tak terkesan benda negatif daripada benda-benda ni semua? Saya pegangan kita lah ya. Kalau segala sakit ke, kita demam ke, bukan daripada makhluk, daripada Allah. Jadi sekira pun saya demam ke atau sakit kepala pun, kita pegang semua itu daripada Allah lah. Ya. Dan saya sentiasa redha. Kak Nur, mungkin Kak Nur boleh kongsikan juga cerita tentang pemutusan ataupun pemutusan perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang dahulu tu. Mungkin kalau Kak Nur boleh ceritakan lagi detail tu macam mana tu? Okey, boleh tengok Facebook Muhammad Mentara 7 atau Pusat Terapi Hamiah. Dalam tu lebih banyak pemutusan dan rakaman tentang pemutusan perjanjian ni dan pematian sihir. Jadi kalau pemutusan ni amat penting dijalankan. Jadi selepas lafaz pemutusan oleh sama ada ayah atau mak ayah, dia akan bawa semua kumpulan dalam adik-adik, dekat makcik, dekat pakcik, dekat semua rumah. Sebab pemutusan perjanjian sangat penting. Selalu diorang buat pemutusan perjanjian ni untuk apa? Daripada nenek moyang ni. Sebab perjanjian tu dah diambil untuk katalah menjaga atau merawat. Jadi mereka jin ni tak setia. Dia ada dalam keturunan. Jadi selalu kadang-kadang manusia tu tidur kena tindih. Ya. Kena tindih itu sebenarnya salah satu cara jin tu dah berkomunikasi sebenarnya. Bukan dia nak ganggu ke apa, tapi dia nak cuba berkomunikasi, aku ada dalam keturunan ni.